Jadi PBA dia membuat keuntungan yang banyak. Namun begitu, Pulau Pinang tidak membayar sumber air mentah ini kepada Kedah, khususnya Lembaga Sumber Air Negeri Kedah LSANK, Lisan. Berbanding SADA, walaupun SADA anak syarikat kerajaan negeri, SADA membayar harga air mentah kepada Lisan. Pulau Pinang dia tak bayar. Tapi dia buat untung. Lepas tu dia mai ajak kita apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat. Sama macam jiran kita. Kita ada lampu banyak di rumah kita. Jiran kita tak buka lampu. Dia tumpang cahaya kita, dia buat kuih. Dia suruh anak dia baca buku. Dia buat macam-macam aktiviti. Lepas tu dia tak bagi kita tutup lampu. Dia suruh kita tutup lampu ikut dia. Mana boleh? Tuhan tumpang kita. Tumpang cahaya lampu kita. Lepas tu dia duk habaq lah jangan tutup lampu lagi. Buka lampu pukul 6. Anakku nak baca buku. Hang punya pasal, hang punya anak. Kan? Jadi tak patutlah PBA sebagai listed company yang dapat raw material free. Kemudian tu dia bagi komen yang tak wajar untuk Kedah. Kerana Hulu Muda dalam negeri Kedah, di bawah bidang kuasa dan kedaulatan negeri Kedah. Dia tak boleh ceroboh masuk, pergi ke hutan kita, pergi ke tanah kita, ajak kita apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kedah adalah hak Kedah. Kita akan buat apa yang patut kita buat untuk pembangunan dan kebajikan negeri dan rakyat Kedah. Kalau dia nak beri komen, minta dia bayar dulu harga air mentah. Kita telah membuat tuntutan kepada Pulau Pinang 1 meter padu 10 sen raw water. Saya fikir saya sudah membaca tulisan ataupun pandangan daripada PBA ni berkali-kali. Kali yang terakhir tu kemarin lah. Apabila dia mendakwa kita nak melombong REE di Hulu Muda. Dia minta kerajaan persekutuan menghalang apa-apa aktiviti kerajaan negeri di kawasan Hulu Muda kerana akan menjejaskan bekalan air di Pulau Pinang. Saya nak maklumkan bahawa Kedah ni negeri yang tertua. Pulau Pinang itu dulu sebahagian daripada Kedah. Oleh kerana datang penjajah Inggeris membahagi-bahagikan negeri ini, jadi dah Pulau Pinang itu satu negeri. Dan sumber air bersih di Pulau Pinang itu datangnya daripada Kedah. Jadi kalau tak kerti nak bayar, tak payahlah komen pasal negeri Kedah. Itu sajalah nasihat saya. Bukan nak cari gaduh, tapi dia beri komen pasal negeri kita, kita patut memberi jawapan balas. Yang pertama sekali, sila buat bayaran air mentah. Yang kedua, tak payahlah ajak Kedah apa yang patut Kedah buat, apa yang tak patut Kedah buat. Kita faham dan kita tahu apa tanggungjawab kita sebagai kerajaan untuk melindungi bekalan air untuk rakyat kita dan jiran-jiran yang menumpang rahmat daripada kita menyimpan kawasan tadahan di Hulu Muda. Apa-apa aktiviti di Hulu Muda, sama ada pembalakan, sektor perkayuan, pelombongan, semua itu akan mengambil kira kepentingan rakyat dan negeri. InsyaAllah. PBA tak payah bimbang. Kebimbangan saya ialah dia menega daripada sumber air yang diambil pada kita free. Dan dia tak bayar apa-apa. Saya rasa tak patutlah. Okey. Ada soalan lain? Banyak kali kepada kerajaan negeri Pulau Pinang. Yang mula-mula sekali kita hantar 2010. Tak jawab. Dia latestnya tahun ni lah. Dihantar oleh Setiausaha Kerajaan Negeri. Tak ada. Memang dari dulu langsung tak ada jawapan. Tak ada jawapan, tak ada bayaran. Dan dia pun ada projek-projek bangunan yang banyak di seberang perai. Yang terakhir itu tak diluluskan oleh MPFN kerana isu air lah. Dan kita akan mempertahankan hak kita. Bayar dulu baru bercakap kan. Ni bayar apa pun tak tahu nak cakap je. Ada jumlah atau bayaran untuk ini? Sepatutnya dia bayar 50 juta setahun.
Kita ada calculation dia. Berapa akaun domestik dia, berapa akaun industri dia, berapa akaun perkapalan dia, berapa profit yang dia buat. Walaupun dia claim dia sedut air tu daripada sungai yang berada di sebelah Pulau Pinang. Kerana border Kedah dengan Pulau Pinang ni berada di tengah sungai. Dia claim dia sedut air di sebelah Pulau Pinang. Dia kalau sedut air belah Pulau Pinang, duk kacau apa Ulu Muda. Kacau belahan sudah lah. Ulu Muda Kedah punya. Kan? Banyak kali dah dia masuk pergi Ulu Muda, bawa drone, bawa apa. Pergi duk buat kerja dalam negeri orang, lepas tu ajak kita pula. Dia tumpang cahaya lampu kita. Ikut suka kita nak tutup lampu pukul apa, buka pukul apa. Kalau dia nak cahaya, dia pasang lampu rumah dia sendiri. Analoginya begitulah. Okey. Soalan lain? YB juga kalau boleh ada penasihat DAP pagi tadi dia mengeluarkan pernyataan minta YB letak jawatan. Ya. Ya. Berkenaan dengan sifat-sifat yang dikatakan mungkin tak begitu seronok sebagai seorang pemimpin. Ya. Jadi ulasan YB berkenaan dengan Lim Kik Siang mungkin campur tangan juga dalam isu. Dia kata apa tau? Dia suruh saya letak jawatan. Bila dia jadi rakyat Kedah? Saya punya sikap tak beri kesan pun pada dia. Orang Kedah okey ya. Orang Kedah memang lagu tu kan noh. Lok-lak kena ada sikit. Lawak ada sikit. Sirih ada sikit. Bahasa dia bahasa yang paling mesra pun ada. Kan noh. Mudah berkira. Bahasa kita bahasa yang orang kita faham lah. Saya tak tahu dia asal orang mana lah. Biasa dengar beruk lawan lintak. Beruk ni tuan dia buat rumah kecil atas pokok limau, atas pokok manggis ke apa kan. Dia duduk dalam rumah tu lah. Satu hari hujan. Hujan ni lintak panah. Guruh bunyi lintak panah. Dia ingat lintak panah dia duduk tepih kat dalam rumah tu. Tepih. Kilap main dia tepih. Kilap main dia tepih. Berdarah habis tangan ni. Kilap main juga. Dia keluar pada rumah. Dia tunggu di luar. Mana dia kilat kunat luan kan. Kilat bukan panah dia pun. Kilat hujan guruh tu. Faktor lah semula jadi. Bukan panah dia. Dia duduk lawan buat apa. Berdarah tangan-tangan. Lahir-lahir hujan seriak gitu lah. Tak ada apa pun. Lepas ni lebih kurang beruk tu. Bukan saya kata dia beruk. Sikap tu. Kita tak kata kat dia pun. Kita tak kacau dia pun. Lintak guruh. Bunyi kan. Hujan. Bunyilah. Bukan panah dia. Dia lawan buat apa. Perbuatan yang sia-sia. Yang mendatangkan cedera kepada diri sendiri. Itulah. Beruk lawan lintak. Tulis tu. YB, mana kata suruh Kik Siang jaga fairness dia. Jaga hal-hal dia sudah lah. Rakyat negeri dia orang mana? Dia YB di Johor, asal dia orang mana? Dulu tani Pulau Pinang, betul tani di Ipoh, betul pergi Johor. Dia kampung asal mana? Kampung asal Johor. Johor lah. Oh, okey lah. Orang Johor. Jaga Johor lah. Dia tanya isu IE dia. Sebab pagi ni yang Menteri Naga dan Sumber Asli mereka ada bagi satu kenyataan. Kata sesiapa yang tindakan perundangan akan diambil sekiranya rombongan MIAEE dilaksanakan tanpa kelulusan skrin bergendara yang berlombang oleh Jabatan Mineral dan Geosains. Saya tak pasti ada kalau lesen tu. Sebab dalam mesyuarat Majlis Tanah Negara yang terakhir dibentangkan kertas untuk mengaktifkan semula Majlis Mineral Negara. Di sinilah dasar-dasar tentang mineral ni akan dirangka untuk dipatuhi oleh negeri-negeri. Belum ada lagi. Jadi garis panduan nak dilanggar tu hak mana satu saya tak tahu. Yang saya faham bidang kuasa tanah, galian, hutan, air, kuasa kerajaan negeri. Ya, saya pun tunggu jugalah kok ada garis panduan ataupun undang-undang yang patut dipatuhi. Jadi di Kedah ni bukanlah duk melombong apa lagi pun, baru proposal je. Dia ni kalut sangat pasal apa tahu. Kan? Saya bangkitkan hari itu kerana banyak pelombongan di negara kita. Termasuklah di Kedah dan di negeri-negeri lain. Mereka melombong benda lain.
Mereka declare benda lain. Ada orang ambil pasir, tapi sebenarnya dia ambil silika. Pasir, material dia murah. Tapi silika, hasil pelumbungan tu, dia tak declare. Tapi dia jual dengan harga yang mahal. Sama dengan REE. Ada orang claim dia melumbung tanah liat beralumina tinggi. Dia lumbung tu, dia bayar loket harga tanah. Tapi sebenarnya dia ekstrak REE. Banyak isu-isu ni berlaku. Sama ada kerajaan sedar tak sedar, tapi saya di Kedah, saya sedar dulu. Dan saya bangkitkan hal itu. Kena ada dasar untuk pelumbungan REE. Dan kita beri permit troka. Tak mana ada. REE ni barang mahal. Untuk heavy REE ni dia boleh guna untuk persenjataan. Yang light punya dia guna untuk telekomunikasi. Dan kita ada saintis-saintis yang boleh memberi nasihat dan panduan. Saya dipahamkan saintis-saintis ni pun telah dilantik sebagai konsultan kepada Jabatan Mineral dan Galian untuk memberi nasihat kepada Jabatan Mineral dan Galian ni membuat apa-apa garis panduan untuk dipatuhi oleh pelumbung-pelumbung dan kerajaan. Jadi patutlah garis panduan itu dikeluarkan. Tetapi yang lebih penting ialah, saya sebutkan berkali-kali, kita ada hasil galian yang bernilai tinggi tetapi tidak diisytiharkan. Diisytihar sebagai pasir, sebagai tanah, tapi dia ekstrak benda lain. Inilah saya rasa perkara-perkara yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan pun. Kalau dah ada garis panduan untuk REE, bagus, alhamdulillah. Mana-mana syarikat yang berminat boleh memungkapkan permohonan dan kena patuhlah kepada garis panduan tu. Berkenaan dengan jumlah kekayaan daripada itu, kerajaan sebut 4.11 trilion mineral yang belum ditroka. Saya tersilap titik perpuluhan macam mantan Menteri Keuangan lah. 43 trilion sebenarnya 4.3. Dalam kertas yang dibentangkan di Majlis Mineral Negara tu, di Majlis Tanah Negara tu, 4.3 trilion. Saya tertinggal titik perpuluhan, saya sebut 43 trilion. Saya mohon maaf di atas kekilafan tersebut. Saya tidak fikir dia mendatangkan kerugian ke siapa-siapa lah. No? Cuma dia menimbulkan Wakanda je lah. Soalan politik sekali. Ya. Belakangan ni kita tengok hubungan antara UMNO dan PAS ni agak tegang lah, termasuk di Kelantan sekalipun. Di Kelantan pun antara UMNO Kelantan dan PAS Kelantan. Ya. Dan baru-baru ni dan semalam pun di Perak tak ada sokongan solid untuk membentuk MB dia dengan cadangan UMNO tu. So macam mana sebenarnya YB melihat hubungan antara UMNO Bersatu dan PAS ni? Ada orang melihat seolah-olah PAS bersama dengan Bersatu ni cuba memulaukan UMNO. So macam mana YB melihat benda tu? Tak ke, asas kepada coalition Pakatan Politik tiga parti ni ialah persetujuan di peringkat tertinggi untuk mengadakan kerjasama. Contohnya saya di Kedah. Apa-apa tindakan politik yang dikehendaki dilaksanakan oleh saya sebagai ketua kerajaan tidak boleh terus diarahkan kepada saya. Mesti parti-parti ini memaklum, bincang, buat keputusan di peringkat tertinggi. Parti saya yang mengarahkan saya. Nah, saya daripada PAS yang boleh memberi arahan kepada saya ialah Jabat Agung PAS atau Presiden PAS atau Setiausaha Agung PAS. Sama dengan Ketua Menteri atau Menteri Besar daripada Bersatu. Apa-apa permintaan daripada PAS, tak boleh direct kepada dia. Kena pergi kepada parti dia melalui jawatankuasa tertinggi, buat keputusan di peringkat tertinggi, turunkan arahan itu melalui parti dia. Itulah disiplin ataupun susunan kerja yang patut kita terima pakai. Barulah keadaan jadi aman. Tak boleh direct pergi order parti lain, pergi order parti lain, tak boleh. Buat keputusan di peringkat parti, turunkan keputusan tu melalui parti. Saya rasa dengan cara itu keadaan akan lebih selesa untuk semua orang, akan lebih aman. Masalah kita ni terus direct kepada dia, lepas tu order dia. Jadi mungkin akan berlaku masalah.
Jadi kalau parti yang arah, saya rasa mana-mana pemimpin yang mendapat arahan daripada parti dia, dia akan patuh. Saya rasa ubat kepada masalah kita ni itulah. Tapi adakah YB yakin bahawa PN ni dapat bertahan dengan lebih lama dalam keadaan Ya, boleh insya-Allah, boleh. Kalau semua orang dapat melaksanakan tanggungjawab masing-masing, bertimbang rasa, memikirkan kesan lebih buruk lah, no? Meletakkan aulawiyat lah, keutamaan di depan. Aulawiyat yang utama di depan lah. Saya rasa kalau semua orang macam tu, PN akan kekal. Malah akan lebih kuat. Beban untuk kita mengutamakan kehendak kita berbanding dengan beban datangnya kembali PH sebagai pemerintah di negara kita ini, lebih besar mudarat jika datang PH berbanding dengan sedikit pengorbanan yang kita terpaksa laksanakan dalam Perikatan Nasional ni. Saya rasa semua orang boleh terima perkara itu jika susunan pengarahan ni datang secara teratur. So mesyuarat Jawatan Besar Harian itu YB lebih terfokus pada untuk bagaimana untuk mempertahankan PN ni. Rahsia mesyuarat tu. Saya ingin korek kita 3 kali lah, tapi saya kata rahsia, dia duk korek juga. Inilah kerja wartawan untuk makluman tuan-tuan semua. Dia seorang. Ada seorang lagi? Yang saya telah kenal pasti. Ya. Itu dia dah sebut berkenaan dengan minta beberapa wartawan daripada beberapa portal untuk bertaubat sebab berita yang disampaikan. Ya. So hari ni portal Perbit telah memuat naik rakaman percakapan Ya. di YouTube. Ya. Dan maklumkan buat tajuk minta wartawan dia orang tu bertaubat, dan tu persepsi ada orang tanya persepsi MB, adakah MB betul-betul tak percaya dekat wartawan-wartawan dari portal Perbit tu? Dia masalah suruh orang bertaubat ni bukan masalah tak percaya. Nabi istighfar 100 kali paling kurang sehari. Istighfar ni ayat taubat lah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Minta Allah ampun. Nabi maksum 100 kali istighfar. Tambah kita kerja wartawan. Kerja MB lah, no? Kerja esko. Kena istighfar selalu. Selalulah taubat. Taubat ni dapat pahala. Itulah jawapan saya. Jadi tak kira lah Awani ke, apa Malaysia Kini ke, ni Bernama ke, Berita Harian ke, ni Utusan, raja-rajalah bertobat. Kurang-kurang 100 kali sehari. Betul nak? Insaf dah tu nampaknya. Betul, serius tu. Raja-rajalah istighfar 100 kali sehari, insya-Allah. Ada keberkatan dalam kehidupan kita. Kerja buat kita Allah berkat. Saya nak ingatkan orang tentang mati. Kan? Mengingati mati ni satu ibadat. Allah beri pahala. Ingatlah mati, kerana bila kita sudah mati, nak spin orang tak boleh dah. Itu je lah. Terima kasih semua. Saya minta maaf kalau ada kekasaran bahasa. Nah, kena faham analogi. Analogi tu ambil faham lah. No? Okey, terima kasih. MB.